Didik TV KPM. Jadi betul ni. Hai cikgu. Sean. Cikgu buat apa tu? Kenapa ada sudu dalam bekas ni cikgu? Cikgu nak buat eksperimen berkaitan tentang proses elektrolisis. Proses elektrolisis. Ya, cikgu nak tukarkan sudu ni, nak sadurkan dia dengan kuprum. Sadukan dengan kuprum. Cikgu, tapi kenapa ada buih-buih terhasil cikgu? Itu ada gas yang terhasil. Nanti kita akan belajar tentang gas tu nanti. Menarik juga ya cikgu. Jom kita masuk kelas cikgu. Jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah sains di mana adalah untuk tingkatan 5 bersama dengan cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Yasir daripada SMK Kepong Baru, Kuala Lumpur. Hai cikgu. Hai, sihat cikgu? Sihat. Alright cikgu, dan saya juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Syida daripada Sekolah Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Hai cikgu. Apa khabar cikgu? Okey, baiklah cikgu. Sebenarnya saya nak tanya, apa kaitan ataupun apa yang berkaitan dengan apa yang kita akan belajar ni cikgu? Ada apa dengan ni? Okey, so hari ini kita akan belajar tentang sel elektrolitik, Sean. Okey. Jadi sel elektrolitik ni, apa yang kita tengok tadi, itu adalah sebahagian daripada sel elektrolitik. Ya. Kita akan belajar hari ini. So kita lihat kepada standard pembelajaran terlebih dahulu. Baik cikgu. So untuk standard pembelajaran yang pertama, iaitu kita nak memahami elektrolisis. Okey. So pada akhir pembelajaran, murid boleh memahami apa itu yang dikatakan elektrolisis. Baik. Jadi elektrokimia secara umumnya kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan elektrokimia ialah kajian tentang bahan bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dan juga kimia. Okey. So dia ada dua bahagian iaitu sel elektrolitik dan juga sel kimia. So sel kimia kita tak akan sentuh hari ini, so kita akan fokus kepada sel elektrolitik. Baik. Tapi kita tengok dulu maksudnya. Sel elektrolitik adalah arus elektrik yang mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia melalui proses elektrolisis. Okey. So sel kimia adalah perubahan kimia yang berlaku pada sel untuk menghasilkan arus elektrik. Dalam bahasa mudahnya, sel elektrolitik memerlukan arus elektrik untuk menghasilkan perubahan kimia. Okey. Sel kimia memerlukan perubahan kimia untuk menghasilkan arus elektrik. Dia macam terbalik lah. Terbalik. Ya. Okey. Jadi kita tengok kepada proses elektrolisis yang kita buat. So proses elektrolisis merupakan proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik melaluinya. Okey, baik. So ini adalah gambaran yang saya dapat menunjukkan proses elektrolisis. Ada 3 perkara yang perlu ada dalam sel elektrolitik ni. Yang pertama adalah sumber elektrik. Sumber elektrik mesti ada. Kalau tak ada sumber elektrik, proses elektrolisis ni tak akan berlaku. Contohnya kita ada sumber elektrik inilah yang sambung terus kepada elektrik, ataupun kita boleh gunakan bateri. Yang kedua adalah elektrod. Elektrod, apa yang dikatakan elektrod tu? Kita tengok nanti ya. Dan yang ketiga adalah elektrolit. Bunyi macam elektrod dan elektrolit dekat-dekat saja, tapi kita ada perbezaannya. So kita tengok kepada yang ni saya sebut tadilah, sumber elektrik berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik untuk menjalankan proses elektrolisis. Bateri
Sumber elektrik ini dia boleh menghasilkan arus elektrik. Ini elektrod. Elektrod adalah konduktor elektrik yang disambungkan kepada bateri ataupun sumber elektrik untuk membolehkan arus masuk dan keluar melalui proses elektrolisis. Okey. Ada dua elektrod di sini. Satu adalah elektrod positif yang dipanggil anode dan yang kedua adalah kathod, iaitu elektrod yang disambung kepada terminal negatif. Okey. Okey, itu elektrod. So kita tengok elektrolit pula. Apa yang dikatakan dengan elektrolit? Elektrolit ialah bahan yang mengandungi ion bercas positif dan juga ion yang bercas negatif. Ini contoh-contoh elektrolit dan contoh-contoh bahan yang bukan elektrolit. Antaranya adalah plumbum 2 bromida. Itu dalam bentuk leburan. Manakala larutan pula adalah kita ambil yang biru tu adalah larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Yang bukan elektrolit ada juga. Contohnya bahan seperti naftalina, kita ada larutan glukosa dan juga alkohol, etanol. Itu adalah larutan-larutan yang bukan elektrolit. Ya. Okey, ini adalah kedudukan kation dan anion. Apa yang dikatakan kation dengan anion ni, Sean? Jom kita tengok. Ya. Okey. So, anode tadi adalah elektrod, betul? Terminal positif dan terminal negatif. Ya. Okey, ion-ion yang bercas ni dia akan tarik dia dalam bentuk yang berlawanan. Berlawanan maksudnya yang positif dia akan tertarik kepada terminal negatif. Yang negatif dia akan tertarik kepada terminal positif. Dalam bahasa yang mudah awak ingat adalah anode adalah terminal positif. Dia akan menarik ion negatif. Okey. So, ion negatif ni namanya anion. Manakala untuk cas yang positif namanya cation. So dia tertarik ke kathod. Itu caranya. Okey, ya. Ya. Jadi kalau kata macam tu, boleh saya tanya soalan kepada Sean? Okey, saya cuba. Cuba. Ya. Okey. So soalannya, antara elektrod manakah yang bertindak sebagai anode? Okey, daripada apa yang saya nampak sini, Cikgu, jawapannya adalah elektrod P kerana disambungkan ke terminal positif, Cikgu. Elektrod P, Ya. so dia disambung kepada terminal positif. Jadi dia adalah bertindak sebagai elektrod anode. Anode, ya. Bagus, Sean. Cikgu rasa ini adalah jawapan yang tepat. Jadi saya akan beri ganjaran kepada Sean. Boleh, Cikgu? Boleh. Okey. So di situ saya bagi satu hatilah dulu. Satu, Cikgu. Satu je? Okey, satu boleh dulu. je. Asalkan dapat, Cikgu. Okey. Terima kasih, Cikgu. Okey. Okey. Baiklah, Cikgu, dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika? Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Yasir bagi mata pelajaran sains tingkatan 5. Baiklah, Cikgu, sekarang kita akan buat eksperimen ke, Cikgu? Ya, kita akan buat eksperimen. Jom. Alright. Okey, jom, Cikgu. Okey, so untuk eksperimen hari ini, yang pertama, so kita akan kita tengok standard pembelajaran terlebih dahulu. So standard pembelajaran untuk yang kedua adalah menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis dalam keadaan pepejal dan leburan. Baik. Pada akhir siaran, saya mengharapkan murid boleh memahami proses elektrolisis bagi sebatian ion dalam pelbagai keadaan. Okey, Cikgu. So untuk itu, macam Sean dengan cikgu kan, tengah pakai baju, tiba-tiba kita pakai baju putih kan. Lepas tu saya pakai spek mata, goggle ni, adalah
langkah keselamatan apabila Ya. kita nak melakukan satu eksperimen, terutama sekali melibatkan eksperimen yang melibatkan bahan kimia. So kita perlu memakai peralatan perlindungan diri yang betul. Ya, Antaranya kita akan pakai sarung tangan selepas ni, Ya. baju makmal dan goggle. Okey, cikgu. Dan di sini saya ingatkan juga supaya jangan melakukan eksperimen ini tanpa pengawasan daripada guru sains atau juga pembantu makmal. Ya. Pertama-tama kalau di rumah, so jangan cuba untuk buat eksperimen ini di rumah. Ya. Okey. Kalau tidak bahaya kan, cikgu? Ya, so kita kena pastikan keselamatan tu adalah keselamatan diutamakan. Ya, betul. Okey, dalam eksperimen ni, so kita akan melihat kepada beberapa perkara. Okey, yang pertama sekali adalah penyataan masalah. So di awal tadi kita bercakap tentang kita nak melihat adakah sebatian ion ni boleh mengalami proses elektrolisis dalam keadaan pepejal dan juga dalam keadaan leburan. Ya. Kita fokus kepada dua dulu. Okey. So daripada situ, so kita akan melihat kepada hipotesis. Apa yang dikatakan hipotesis ni, Sean? Dia bagaikan keputusan awal ataupun apa yang kita jangkakan akan berlaku. Ya, betul. Itu adalah jawapan yang betul untuk hipotesis. Ya. So hipotesis ni kita menjangkakan apa yang akan berlaku ketika kita melakukan eksperimen. Ya. So hipotesis bagi eksperimen yang pertama ni dan yang kedua, so kita akan melihat sebatian ion dalam keadaan leburan ataupun pepejal, adakah dia boleh melakukan proses elektrolisis. Okey. Tadi hipotesis kita ambil leburan lah sebab Ya. awal tadi kita bercakap elektrolisis boleh berlaku ketika leburan dan juga aqueous. Pepejal boleh tak? So kita cuba selepas ni. Okey, cikgu. Jadi perkara yang seterusnya kita perlu ambil tahu adalah pemboleh ubah. Ya. Pemboleh ubah, kita ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu jenis sebatian yang kita gunakan. Pemboleh ubah yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas. So apa yang kita akan perhatikan, kita ambil satu contoh, mentol. Adakah mentol tu menyala ataupun tidak? Ini menunjukkan arus elektrik itu mengalir lah. Kalau lampu mentol tu menyala, so dia akan menunjukkan arus tu mengalir. Okey. Ataupun kita boleh tengok emitter lah. Okey, kita ambil satu lah. Okey, yang ketiga adalah pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu pemboleh ubah yang kita tetapkan, iaitu jenis elektrod kita akan gunakan elektrod jenis karbon. Okey. So kita lihat set yang kita siapkan di depan tu, di depan Sean tu. Okey, kita dalam mangkuk pijar, okey, di atas dalam tu kita sambungkan kepada ni. Boleh saya ke depan Boleh, cikgu. Boleh Ya. Okey. Di dalam mangkuk pijar yang di depan tu, Yang ni, cikgu. dalam tu kita ada sebatian ion yang kita akan gunakan. Okey. Iaitu kita akan gunakan plumbum 2 bromida. Okey. So plumbum 2 bromida ini kita akan sambungkan kepada elektrod, Ya. iaitu elektrod karbon. Kita akan sambungkan terus ke Ya. mentol Okey. dan juga emitter di sini. Okey. Dan kita sambung kepada sumber elektrik. Okey. Kan tadi 3 perkara untuk proses elektrolisis, Ya. iaitu sumber elektrik, Ya. elektrod dan juga elektrolit. Ya. So ketiga-tiga kita dah ada. Okey. So kita akan lihat eksperimen yang pertama, adakah mentol itu menyala ataupun tidak untuk menentukan proses elektrolisis itu berlaku ataupun tidak. Okey. Jadi saya minta Sean untuk tekan Hidupkan ni, cikgu. hidupkan sumber elektrik tu. Okey, cikgu. Okey. 3, 2, 1. Ya. Okey, dah hidup, cikgu. Dah hidup. Ya. Jadi cuba perhatikan apa yang kita dapat lihat. Okey. Adakah ada sebarang perubahan pada mentol ataupun juga emitter? Okey, cikgu. Mentol masih tidak menyala. Masih tidak menyala. Dan juga pada emitter tiada bacaan pada emitter, cikgu. Tak ada bacaan untuk masih pada bacaan sifar ataupun kosong. Jadi daripada situ awak boleh Sean boleh cuba, adakah arus elektrik sedang mengalir? Nampak daripada apa yang kita perhatikan, cikgu, Ya. arus elektrik tidak mengalir. Ya. Okey, so itu adalah apa yang Sean nampak. Ya. So penekanan kita mesti pastikan apa yang kita nak lihat adalah pemboleh ubah yang bergerak balas tadi. Ya. So mentol dengan emitter tak ada perubahan. Ya, betul. Jadi daripada situ kita boleh buat pemerhatian daripada situ. Aha. Ada mungkin ralat ataupun tidak. Saya rasa semua sambungannya memang
Disambungkan dengan betul ya, Disambungkan dengan betul lah. Ya. Jadi Dan kita switch tak pun ada dipasang. masalah daripada segi ralat lah. Ya. Ya. Okey. So itu adalah yang pertama. Okey. Okey. So yang ini adalah macam mana kita sambungkan. Ya. Okey. So yang dalam keadaan pepejal, so kita dah ikut turutan yang telah ditetapkan, iaitu kita masukkan plumbum 2 bromida. Ya. Selepas itu kita letakkan rod elektrod tadi, tak ada masalah. Ya. So tapi apa yang kita dapat lihat adalah mentol itu tidak menyala. Ya. Okey, itu untuk eksperimen yang pertama. Ya. Apa kata kita sambung untuk eksperimen yang kedua? Okey, boleh je, cikgu. Okey, jom kita lihat. Okey, ini adalah dalam keadaan leburan. Ya. Leburan maksudnya kita ada penundu bansen di situ. Okey. So kita akan leburkan pepejar tadi, kita dah masukkan dalam mangkuk pijar. Ya. Apa yang kita perlu panaskan sahaja. Okey. Tapi untuk proses eksperimen yang kedua kita tak akan buat di sinilah. Okey. Kita akan lihat kepada video yang saya sediakan. Okey, jom kita saksikan ya, jom cikgu. kita saksikan sama-sama. Hari ini saya akan berkongsi satu eksperimen, tapi kita akan menggunakan kebut WhatsApp disebabkan tindak balas eksperimen ini akan menghasilkan gas beracun. So penggunaan kebut WhatsApp dapat melindungi kita daripada menghidu gas beracun tersebut. Selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana eksperimen ini dilakukan. Jom. Susunan adat radas sama seperti eksperimen yang pertama. Tumpukan perhatian kepada plumbum 2 bromida yang sedang dipanaskan. Ia membebaskan gas bromin dan selepas itu apabila melebur, kita dapat lihat perubahan yang berlaku pada mentol, emitter dan juga elektrod. Menarik juga ya eksperimen tadi, cikgu. Ya, Sean. Tapi kita tak boleh buat di sinilah. Sebab apa, Sean? Okey, saya seperti yang cikgu sebut tadi dalam video ya, apabila pepejar ini dipanaskan, gas bromin yang beracun akan dibebaskan. Ya, sebab tu kita tak buat di studio, Sean. Ya. Nanti kita akan terhidu. Sebab tu kita perlu buat di dalam kebut WhatsApp. Itu adalah langkah keselamatan yang kita perlu lakukan apabila melibatkan bahan kimia yang menghasilkan gas yang beracun. Okey, cikgu. Jadi kita sambung kepada keputusan. Tadi kita bincang, kita dah tengok kan, kita buat pemerhatian, kita dah buat eksperimen. Jadi kita tengok kepada keputusannya. Okey. Kita tengok keputusan dalam keadaan pepejar terlebih dahulu, seperti yang Sean telah terangkan. So seperti yang Sean terangkan, so kita ada keputusan yang sama, iaitu mentol tidak menyala. Ini menunjukkan arus elektrik itu tidak dapat mengalir dalam keadaan pepejar bagi plumbum 2 bromida ini. So daripada situ, ini adalah keputusannya. Bagi untuk leburan pula, dalam keadaan leburan, daripada video yang saya tunjukkan tadi, apa yang kita dapat lihat adalah mentol itu menyala. Mentol menyala, jadi dia menunjukkan leburan plumbum itu dia apabila dipanaskan dan berubah menjadi leburan, so dia akan menyebabkan arus elektrik itu boleh mengalir. Bila arus elektrik boleh mengalir, apa yang berlaku? Proses elektrolisis itu berlaku. Okay. So apabila proses elektrolisis itu berlaku, Sean, jadilah kita dapat lihat bahan yang terhasil di elektrod positif dan elektrod negatif. So kita dapat hasil daripada situ. Jadi kita lihat kemungkinan ion plumbum 2 bromida dia bercas positif, 2 positif. Dia akan bergerak ke katod. Ya, katod. Kenapa? Sebab dia adalah terminal negatif. Jadi untuk katod dia akan menghasilkan kita panggil gas. Iaitu orang kata plumbum tadi dia akan di katod, manakala ion bromida akan terhasil di terminal positif, iaitu dia bersifat charge 2 negatif. 2 negatif, so dia akan tertarik kepada terminal positif. So anode. So dia akan bergerak ke terminal positif. So anode lah. Okey. Daripada situ
kita akan melakukan perbincangan, okey, perbincangan mengenai eksperimen. So kita akan melihat kepada hasil dapatan yang kita perolehi ketika eksperimen 1, iaitu dalam keadaan pepejal dan dalam keadaan leburan. Ya. Okey. So sebatian ion dalam keadaan leburan sahaja yang boleh menghasilkan proses elektrolisis. Ya. Dalam keadaan pepejal tidak boleh berlakunya proses elektrolisis. Ini kerana dalam keadaan pepejal, ion tu tidak boleh bergerak bebas. Jadi arus elektrik itu tak boleh mengalir. Proses elektrolisis dia tak boleh berlaku dalam keadaan pepejal. Daripada eksperimen ni kita telah buktikan bahawa dalam keadaan pepejal tidak boleh berlaku proses elektrolisis. Dalam keadaan leburan sahaja, so daripada video tadi, so kita boleh lihat bahawa ketika plumbum 2 bromida dipanaskan dan menjadi leburan, so proses mentol tadi dia akan menyala dan juga emitter pun menunjukkan perubahan. Ya. Jadi daripada situ proses elektrolisis itu berlaku. Ya. Dan sekarang kita perlu menentukan ion apa yang terhasil di terminal positif dan terminal negatif. So kita tengok. Yang pertama adalah ion plumbum 2. Ion plumbum 2 ni dia bersifat positif, 2 positif. Yang 2 Roman tu adalah mewakili nilai ion dia. Okey. Jadi dia akan bergerak ke katot yang bersifat negatif. Jadi apa yang berlaku, ion plumbum tadi dia akan tertarik ke situ. Ion bromida pula bersifat negatif. Iaitu bromida negatif 1. Jadi dia akan bergerak ke terminal positif, iaitu anod. Jadi itu yang kita dapat pastikan. Ada tak ion lain yang wujud dalam plumbum 2 bromida ni? Rasanya tak ada. Sebab kita hanya leburkan plumbum dan bromida sahaja dalam tu kan. So kita tak ada unsur air di situ. Kalau tidak kita akan pilih berdasarkan kedudukan cation dan juga anion. Okey. Okey, setakat tu boleh, Sean? Rasa boleh, Go. Boleh, ha? Boleh, Go. Jadi, kalau Sean kata boleh, jadi kita perlu, saya nak uji Sean. Okey. Okey. Boleh. So, untuk soalan yang pertama, untuk slot yang kedua ni, mengapakah elektrolisis bagi leburan plumbum 2 bromida perlu dijalankan di dalam kebuk wasap? Okey, Go. Disebabkan apabila plumbum 2 bromida dipanaskan, gas bromida akan terbebas dan gas bromida ni merupakan gas beracun, Go. Disebabkan itulah sebabnya kita kena jalankannya di kebuk wasap. Ya, mari kita tengok jawapannya. Gas bromin tu dia beracun dan apabila dibebaskan, so dia akan menyebabkan kita terhidu, so kita kena buat dalam kebuk wasap. Betul, Sean. Itu adalah jawapan yang tepat. Ambil satu, nanti dulu Sean. Kita ada lagi satu soalan. Saya bagi 2 hati nanti. Okey, yang kedua adalah mengapakah elektrolisis tidak berlaku dalam keadaan pepejal? Okey, Go. Sebab dalam keadaan pepejal, ion-ion dalam sebatian ion ni tidak bebas untuk bergerak. Ya, betul, Sean. Tengok jawapan. Ya, betul. Dia tidak boleh bergerak secara bebas. So daripada jawapan tu memang tepat, tuntas dan betul. So saya bagi dua hati untuk Sean. Okey, nasib baik jawab dengan betul, dapatlah 2 kaki. Tak dapat langsung, Go. Okey, cikgu. Dah dapat 3 dah, Ego. Dan saya rasa sekarang kita dah boleh rehat, Ego. Kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajar kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 5. Baiklah, Cikgu Yasir. Jom kita teruskan.
Ya, jom kita buat eksperimen yang ketiga. Okey, Sean? Okey, cikgu. Okey. Jadi sebelum kita mulakan eksperimen ni, jadi kita tengok dulu kepada standard pembelajaran bagi yang ketiga ni adalah untuk menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis dalam keadaan aqueous. Ya. Tadi pepeja sudah, leburan sudah. Sekarang kita aqueous. Okey. Jadi hasil pembelajarannya adalah sama seperti yang kedua tadi, iaitu pada akhir siaran, murid boleh memahami proses elektrolisis dalam keadaan bagi sebatian ion dalam pelbagai keadaan. Okey. Jadi untuk itu, saya ingatkan sekali lagi langkah keselamatan, kenapa kita perlu pakai baju lab coat ni, okey. Dan juga seperti dekat tangan ni pun kita dah pakai sarung tangan dan juga goggle. Macam Sean dah pakai. Kan tak ada masalah. So kita tujuannya adalah untuk melindungi diri kita daripada sebarang kemalangan berlaku. Untuk kita elakkan daripada benda tu berlaku, jadi kita siapkan diri kita. Okey. Dan juga yang kedua adalah saya ingatkan supaya eksperimen ini jangan cuba lakukan tanpa pengawasan daripada guru sains dan juga pembantu makmal. Dan juga di rumah jangan cuba tanpa sebarang pengawasan jika nak cuba di rumah. Okey. Okey, cikgu. Jadi untuk itu sama juga seperti yang eksperimen 1 dan 2. So, kita tengok dulu kepada penyataan masalah. Okey, penyataan masalah, bolehkah sebatian ini dalam keadaan aqueous boleh mengalami elektrolisis? Itu adalah penyataan masalah. Bagi hipotesisnya, kita akan lihat sebatian ion dalam keadaan aqueous boleh menjalani proses elektrolisis. Pemboleh ubah sama seperti yang eksperimen tadi, iaitu yang dimanipulasi adalah jenis sebatian ion. Bergerak balas adalah keadaan mentol dan juga emitter. Dan pemboleh ubah yang dimalarkan adalah jenis elektrod. Yang kita gunakan adalah elektrod karbon. Okey, berikan penekanan kepada dapatan eksperimen, iaitu kita nak tengok kepada pemboleh ubah bergerak balas. Dan jika berlaku ralat, sambungan wire, adakah suis sudah dihidupkan ataupun tidak, itu yang kita perlu beri penekanan. Jadi, jom kita lihat bagaimana kita nak menyediakan alat radas. Okey, susunan radas, kita akan gunakan sel elektrolitik. Okey, kita masukkan larutan kuprum 2 sulfat. Cantik tak warna dia? Warna biru kan? Jadi, untuk ini adalah larutan kuprum 2 sulfat. Dan kita masukkan sehingga penuh lah. Separuh penuh pun okey ataupun penuh supaya dia tak inilah. Dan lepas tu kita masukkan dalam tabung uji juga larutan yang sama, iaitu kuprum 2 sulfat. Selepas itu kita akan cuba untuk hidupkan. Boleh saya ke depan, Syah? Okey, silakan, Cikgu. Okey, jadi untuk yang eksperimen ni kita dah sambungkan, cuba sambungkan. Jadi apa yang kita akan lihat dalam beberapa minit, contohnya kita tengok dalam masa 5 minit. Okey, 5 minit, tengok perubahan yang berlaku, adakah mentol menyala, emitter ada perubahan, dan kita akan lihat juga adakah dalam sel elektrolitik ni dia akan menghasilkan sebarang perubahan. Okey. Boleh ya? Jadi boleh kita mula. Okey, so kita boleh. cuba onkan dia. Okey. Sean. Ada nampak sebarang perubahan. Yang pertama sekali, cuba tengok. Yang pertama sekali, apa yang saya lihat adalah keadaan mentol, Cikgu. Ya, mentol. Tadi tidak menyala. Sekarang pula menyala, Cikgu. Okey, itu perubahan yang pertama. Bagus, Sean. Okey, perubahan yang kedua, Sean. Okey, saya cuba tengok bacaan pada emitter, Cikgu. Emitter. Tadi bacaannya sifar. Tapi sekarang adanya bacaan, Cikgu. Ada Memang bacaan, lebih daripada satu. Dah lebih daripada satu. Ya. So, mungkin itu ada mungkin masalah ataupun penggunaan emitter ni kita perlu gunakan emitter yang lebih besar lah. Okey. Yang tu mungkin masalah ataupun ralat lah. Tapi kita dapat lihat perubahan betul. Betul, Cikgu. Jadi perubahan yang ketiga, ada nampak sebarang perubahan tak? Dalam ni... Dalam sel ni, ada tak? Mungkin sebab warna biru tu sukar untuk kita melihat. Sukar untuk kita melihat. So option lain adalah mungkin kita kena tunggu lama sikit, tapi tak apalah, kita teruskan dulu kepada pemerhatian yang kita lihat itulah. Okey. Nanti kita akan tengok perubahan yang ada dalam sel elektrolitik ini. Okey, Cikgu. Okey. So daripada situ
kita tengok kepada keputusan ataupun pemerhatian yang Sean lihat tadi, iaitu yang pertama mentol menyala. Okey. So pemerhatian yang pertama betul lah. Betul. So mentol menyala, sampai sekarang pun mentol menyala. Dan ini menunjukkan emitter pun dia ada perubahan. Ini menunjukkan sel elektrolisis tu berlaku. Proses elektrolisis tu berlaku. Okey. Jadi daripada situ, secara teorinya, so kita akan dapat lihat ion-ion yang mana bergerak ke terminal positif dan terminal negatif. So dia ada terminal positif, apa dia? Terminal positif adalah anod lah kan? Okey. So anod, ion apa yang akan bergerak ke sana? So daripada situ, so kita secaranya adalah kita ada ion hidroksida dan juga ion sulfat. Okey, ion hidroksida dengan ion sulfat ni adalah ion yang bercas negatif. So dia pergi ke sana. Tetapi dia pergi ke positif. Tetapi dia perlu pilih antara hidroksida ataupun sulfat. Okey. So daripada situ, so kita katakan di sini jawapannya adalah ion hidroksida yang dipilih. Jadi gas apa yang terhasil apabila ion hidroksida dipilih adalah gas oksigen. Bukan gas sulfur ataupun sulfat lah. Okey, itu untuk terminal positif. Okey, kita tengok kepada terminal negatif pula. Katot. Katot adalah terminal negatif. So dia akan menarik ion apa? Ion kation. Positif. Ion positif. Kation. Betul lah. Betul. Betul. Betul lah, kation tu adalah ion positif. Jadi ion kation ataupun ion yang bercas positif akan tertarik ke katon adalah ion kuprum dan juga ion hidrogen. Hidrogen kan? Air kan? Air. Okey. Jadi ion tu dia akan pilih juga antara kuprum 2 ataupun hidrogen. Okey. Daripada situ, so dia akan pilih kuprum. Kuprum akan dipilih dan nanti akan pepejah kuprum akan terhasil pada elektrod katot. Itu yang akan berlakulah. Kenapa dia akan pilih tak pilih tu nanti saya akan tunjukkan kenapa. Okey. Sementara itu juga kita lihat kepada perbincangan hasil daripada yang kita dapatan daripada eksperimen tu. So kita boleh bincangkan di sini adalah sebatian ion dalam keadaan aqueous boleh menjalani proses elektrolisis. Okey. Dan ion pada anod, ion-ion hidroksida akan dipilih berbanding ion sulfat kerana kedudukannya. Kedudukan keelektropositifan dan keelektronegatif. Dia akan pilih berdasarkan kedudukan tu. Nanti saya akan tunjukkan. Tetapi apa yang saya boleh cakap kat sini adalah gas oksigen akan dipilih pada anod. Manakala pada katot adalah kuprum, ion kuprum akan dipilih. Ion kuprum akan dipilih pada katot dan pepejah kuprum akan terenak pada elektrod katot tadi. Jadi dari situ, so kita boleh simpulkan bahawa ion kuprum 2 sulfat dipilih kerana ion kuprum ni dia dia kurang elektropositif berbanding ion hidrogen. Apa yang dikatakan elektropositifan tu? Okey, daripada situ, dekat sini saya tunjukkan, ini adalah kedudukan semakin bawah ion tersebut, semakin mudah dia dinyah daripada dinyah cas daripada dia punya perbandingan tadilah. Sebagai contoh, ion hidroksida dipilih berbanding ion sulfat kerana dia kurang elektronegatif berbanding ion sulfat tadi. Itu yang ion hidroksida. Ion kuprum pula dipilih kerana dia adalah kurang elektropositif berbanding hidrogen. Disebabkan oleh kedudukan ni. Bagaimana susunannya? Ini disusunlah berdasarkan kereaktifan bahan-bahan tersebut. Jadi apa yang kita nak ni kita kena hafal lah. Yang mudah sekali, Sean, adalah hidroksida ni dia yang paling mudah sekali dinyah cas untuk yang negatif. Manakala yang bawah sekali untuk yang positif, kation, apa dia yang bawah sekali? AG. AG. Lepas tu kuprum. Kuprum. Banding dengan hidrogen. Hidrogen dekat mana?
Hidrogen selepas kuprum. Hidrogen lepas kuprum. Jadi dia akan pilih yang bawah lagi. Itu alasannya kenapa kuprum dan juga oksigen dipilih. Okey. Boleh Sean? Boleh cikgu. Boleh. Jadi kalau dah boleh, saya nak uji lagi lah. Oh, okey, boleh. Boleh Saya cuba cikgu, saya cuba. Okey. Baik. Okey, soalannya adalah apakah nama ion yang dinyah cas pada anod? Anod adalah terminal positif. Okey. Dan katot dalam sel elektrolitik menggunakan larutan aqueous kuprum 2 sulfat. Ya. Okey. Okey, jawapan ion ibu apa? pada anod tu adalah ion hidroksida. Okey. Pada katot adalah ion kuprum ibu. Ya, betul. Kita tengok Betul, jawapan lah. Betul. Okey, anod adalah ion hidroksida dan katot adalah ion kuprum. Bagus. Maksudnya daripada situ menunjukkan Sean faham lah. Terima kasih Igu. Ada lagi satu soalan. Ada Igu. Ada. Saya nak tanya lagi satu soalan. Boleh ya Sean? Boleh. Okey, satu soalan lagi. Dia agak panjang sedikit. Okey. Okey, kita tumpukan perhatian kepada rajah ini. Ya. So rajah ini menunjukkan susunan untuk mengkaji elektrolisis menggunakan larutan aqueous lain, iaitu natrium nitrat. Okey. Okey. Dengan menggunakan elektrod sama, karbon P dan Q. Ya. Jadi daripada situ soalannya adalah namakan ion yang dipilih dinyah cas kepada elektrod P dan elektrod Q. Okey. Dan jelaskan jawapan kenapa Sean pilih pilihan tersebut. Okey, baik Igu. Okey. Pada elektrod P yang merupakan anod Igu. Ya, anod. Okey, so ion yang dipilih untuk dinyah charge adalah ion hidroksida. Hidroksida, okey. Kerana hidroksida tu bercharge negatif Igu. Jadi negatif tu tertarik ke terminal positif ataupun anod. Dia kedudukan pun yang paling bawah kan? Senang ingat kan? Betul. Okey, bagus. Okey, manakala bagi elektrod Q yang merupakan katot, di mana ion yang dipilih adalah ion hidrogen. Hidrogen. Jadi dalam ni ada dua ion Igu, ion natrium dan ion hidrogen. Ion hidrogen dipilih kerana ia paling bawah pada jika dibandingkan dengan ion natrium. Ya. Okey. Saya rasa bangga apa yang saya ajar hari ini. Memang Sean faham. Jadi kita tengok jawapannya, memang jawapan Sean berikan memang jawapan yang betul lah. So saya ulang sekali lagi, memang betul lah. Ion hidroksida dipilih untuk anod, manakala untuk katot adalah ion hidrogen. Ini kerana sama seperti yang Sean sebutkan tadi, memang jawapan yang tepat iaitu ion natrium dan ion hidrogen dipilih kerana kedudukannya dia lebih dia kurang elektronegatifan berbanding dengan bahan yang lain. Itu dia punya alasannya. Bagus Jadi baguslah, saya faham. Jadi saya nak bahagi 3 Sean. 3 hati untuk saya. Ya, terima kasih banyak-banyak cikgu. 3 hati. Saya takkan dapat hati ni tanpa bantuan cikgu lah cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya akan melekatnya ni cikgu, akan mengambil masa sikit. Jadi sebelum tu kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 5. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Ya, untuk yang slot yang seterusnya, kita akan lihat kepada standard pembelajaran terlebih dahulu, iaitu standard pembelajaran yang keempat ini adalah kita nak berkomunikasi mengenai aplikasi elektrolisis dalam industri. Pada akhir siaran saya mengharapkan murid boleh memahami aplikasi elektrolisis dalam industri. Jadi kita lihat yang pertama, Sean,
pengekstrakan logam. Bagi pengekstrakan logam, kita dah belajar. Bagi yang murid-murid yang dah belajar di tingkatan 2, so kita ada belajar mengenai pengekstrakan logam. So bagi logam-logam yang reaktif seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan juga aluminium, cara pengekstrakannya dia tak boleh diekstrak menggunakan karbon. Dekat relau yang panas kan dia tak boleh buat macam teknik tersebut, iaitu teknik menggunakan karbon. Dia perlu menggunakan teknik yang menggunakan elektrolisis. Jadi biji kita panggil biji-bijinya ataupun garam perlu diasingkan, perlu diekstrak menggunakan proses elektrolisis. Elektrolisis leburan biji dan juga garam tersebut. Ini gambar yang saya dapatkan daripada buku teks tingkatan 5. Daripada gambaran tu kita boleh lihat leburan tersebut dipanaskan dan kita dapat lihat anod daripada karbon tu diletakkan di bahagian atas. Di bahagian atas ni adalah anod, katodnya adalah di bahagian tepi ni. Jadi dia dapat mengasingkan kita panggil karbon leburan tadi. So kita dapat asingkan, dapat ekstrak biji tersebut dapat menghasilkan logam tulen. Itu cara kita nak ekstrak logam reaktif daripada cara elektrolisis tersebut. Itu yang pertamalah. So kita lihat yang kedua, iaitu dipanggil proses penulinan logam. Proses penulinan logam ni dia sangat perlu apabila kita biasa jumpa logam-logam dalam bentuk yang tidak tulen. Bila kita dapatkan bahan-bahan daripada bumi, so dia dalam bentuk keadaan yang bercampur dengan kita panggil unsur lain. So dia dalam keadaan yang tidak tulen. So kita perlu ekstrak dia ataupun kita perlu tulenkan logam tersebut. Boleh so tidak tulen ni adalah biasa yang kita jumpai. Dan kita perlu tulenkan menggunakan teknik elektrolisis. Ini adalah contoh gambar kuprum. Kuprum ni adalah logam yang kita boleh dapatkan, yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Contoh macam untuk kita wire elektrik semua kita gunakan kuprum. Dan ini adalah cara kita nak tulenkan logam kuprum ni. So ion-ion logam tersebut perlulah dilarutkan untuk membentuk elektrolit. Kan ada 3 perkara yang perlu yang ada, iaitu sumber elektrik, elektrod dan juga elektrolit. Dan kita perlukan larutan kuprum tadi untuk kita asingkan, kita hasilkan logam kuprum. Dan logam kuprum ni yang tulen kita dapat di bahagian katod ke anod? Sean? Pada bahagian yang tulen ni go? Yang tulen. Katod ni go? Katod. Jadi yang bahagian yang tak tulen ni so kita akan tinggalkan di bahagian anod. Yang ketiga adalah penyaduran. Penyaduran logam, kita nak gunakan proses elektrolisis ni untuk kita menghasilkan logam-logam, kita nak sadurkan logam-logam yang berharga seperti emas, platinum dan juga perak untuk dalam kos yang rendah. Sebagai contoh, saya nak beli cincin tetapi duit tak cukup. Saya beli yang cincin emas yang disadur, yang lebih murah. Tapi dia punya kandungan emas tu nipis je, hanya di lapisan luar sahaja. Itu yang kita nak hasilkan dia dalam keadaan menarik dan juga kita nak bagi tahan hakisan, so kita akan sadurkan dengan logam-logam yang berharga ini. Jadi tapi lapisannya lapisan nipis sajalah. Dan dia lebih murah berbanding logam yang berharga yang peratusannya lebih tinggi. Seterusnya adalah elektropenggumpalan. Apa yang dikatakan elektropenggumpalan ni adalah satu inovasi yang kita cuba untuk lakukan menggunakan proses elektrolisis, iaitu kita nak pengolahan air sisa. Air yang kotor kita nak bersihkan dia menggunakan teknik elektrolisis. Dan projek ini dah dilakukan untuk contohnya air yang dihasilkan waktu canting batik. Air itu kan kotor. So kita gunakan elektropenggumpalan ni untuk membersihkan air itu sebelum disalurkan keluar ke laut dan sungai.
So dia akan membersihkan air tersebut. Ya. So ada dua aplikasi yang digunakan dalam elektropengumpalan ni. Ya. Yang pertama adalah elektrolisis. Bahagian elektrolisis, so kita ada anode, ada kathod dan juga elektrolit yang mana kita akan mengayonkan aluminium, okey, untuk menghasilkan ion aluminium. Okey, ion aluminium bercas positif. Ya. Di situ pada kathod kita akan hasilkan ion hidrogen yang mana kita akan bebaskan dalam bentuk gas. Tapi kalau Sean perhatikan, Ya. so kita ada ion yang wujud juga selain daripada ion aluminium tadi, iaitu ion hidroksida. Ya. So ion hidroksida dia akan bergabung dengan ion aluminium tadi, Okey. dan juga benda asing ataupun kotoran tadi, bahan pencemar. Apabila dia bergabung tiga, so dia akan menghasilkan satu keadaan ataupun satu bahan yang dipanggil flok. Okey. Yang dipanggil flok ni adalah keadaan dia Dia berat. dia berat. Okey. Apabila dia bergabung tiga ni, so dia akan terenak ke bawah. Ataupun dia akan naik ke atas apabila dia terperangkap pada gas hidrogen tadi. Okey. Itu untuk bahagian elektrolisis. Bahagian penggumpalan pula, tadi yang saya cakap tadi, so gumpalan flok tadi dia akan hasil gabungan ion aluminium, hidroksida dan bahan pencemar. So dia akan berat, dia akan turun ke bawah ataupun dia naik ke atas. So hasilnya air yang bersih di bahagian tengah. Okey. Itu dia punya bahagian penggumpalan. So flok-flok ni antara di bawah dengan atas lah. So dia tak ada masalah. Air yang kita hasilkan tu dia akan jadi air yang bersih. Okey ya. Okey. Itu adalah 4 aplikasi elektrolisis dalam industri. Ya. Boleh ya Sean? Boleh, cikgu. Boleh. Jadi boleh saya tanya soalan lagi Sean? Boleh ya? Untuk Satu cikgu lagi? boleh je. Boleh ya? Okey, boleh. Jadi kita tengok kepada soalan. Ya. Okey, so ini dalam situasi lah rohani. Saya ambil contoh rohani lah. Okey. Mendapati bahawa sebatang paku besi telah berkarat. Ya. Dengan menggunakan pengetahuan elektrolisis yang kita belajar hari ini, saya huraikan secara ringkas cara untuk kita mengelakkan pengaratan paku besi tadi. Okey, cikgu. Untuk mengelakkan pengaratan paku besi itu, kita kena jalankan satu proses elektrolisis iaitu penyaduran itu. Okey. Tapi untuk proses elektrolisis kena ada 3 benda penting iaitu penting. elektrolit, Ya. elektrod dan juga bekalan elektrik. Okey, so bekalan maknanya elektrik. Ya, untuk betul. ni dari segi elektrod tu kita ada 2, anod dan kathod. Okey. Untuk kathod tu kita letakkan paku besinya Igo. Betul, Okey. betul. lah, Igo? Okey. Untuk anod pula kita letakkan kuprum tulen Igo. Kumpulan tulen. Ya. Jadi Dan bagi bahan elektrolit kita gunakan Larutan kuprum apa? 2 sulfat Igo. kupron sulfat yang kita gunakan tadi. Ya, betul. Ya. Dan disebabkan elektrolisis ni tidak boleh berlaku tanpa adanya bekalan elektrik, kita kena salurkan arus elektrik itu ke dalam bahan yang kita dah sediakan bahan itu. yang kita sediakan. Ya. Okey, komponen 3 betul Sean. Ya. So kita tengoklah memang jawapan yang Sean berikan tu memang jawapan yang betul dan tepat. Ya. Jadi memang saya tak nafikan lagi. Jadi kita tengok huraiannya sama seperti yang Sean maklumkan, iaitu paku besi itu dijadikan kathod. Ya. Anodnya adalah kita gunakan kuprum tulen dan elektrolitnya adalah kuprum 2 sulfat. Jadi arus perlu dialirkan supaya kita dapat menjalankan proses elektrolisis. Daripada situ memang jawapan yang betul lah. Daripada situ saya tak boleh nak kata apa lagi. Saya simpulkanlah kesimpulan untuk hari ini. Sean, memang kita belajar hari ini adalah tajuk yang bab 6 iaitu elektrokimia. Kajian mengenai bidang kimia yang ada hubung kait dengan fenomena elektrik dan kimia. Ya. Okey, terdapat 2 jenis sel iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Manakala kita belajar tentang kita buat eksperimen elektrolisis, betul? Ya, betul. Okey, dalam keadaan pepejal, leburan dan juga aqueous. Ya. Tapi yang boleh menjalankan elektrolisis hanyalah dalam keadaan leburan dan juga aqueous. Jadi daripada situ kita akan lihat juga faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolitik, proses elektrokimia ni adalah dia punya siri elektrokimia, Ya. kepekatan elektrolit dan juga jenis elektrod yang kita gunakan. Okey. Dan daripada situ kita ada fokuskan juga aplikasi yang kita gunakan dalam industri, iaitu yang pertama adalah pengekstrakan logam. Ya.
Yang kedua adalah penulinan logam, penyanduran logam dan juga pengolahan air sisa menggunakan elektropenggumpalan. Okey, terima kasih Cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini dan sebelum kita mengakhiri sesi kita, bagaimana pula prestasi saya sepanjang pembelajaran kita, Cikgu? Ya, daripada sini saya boleh katakan Sean memahami dari 4 bahagian yang kita bincangkan. Ya. So Sean menguasai kesemua bahagian yang kita bincangkan hari ini. So tahniah banyak-banyak. So Sean, saya hari ini saya tambahkan lagi 4 Sean. Lagi 4 Cikgu. Terima kasih Cikgu dan kepada mereka yang menonton sekarang, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan daripada mana, Cikgu? Jadi untuk latihan pengukuhan, sumber-sumber yang kita boleh dapatkan ataupun bahan yang kita kongsikan pada hari ini, anda boleh rujuk pada sumberku. Ya, sumberku. Boleh Terima kasih lagi sekali Cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini dan kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye.